What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Dalam video ni, aku akan share spoiler bagi chapter 1086 yang pada aku mendedahkan sangat banyak isi-isi yang kita semua nantikan. Antaranya, kita akhirnya mengetahui nama penuh untuk kesemua gorose-gorose yang ada dalam One Piece. Seterusnya, kita mendapat sedikit lagi pendedahan lanjut berkenaan Holy Knight dalam chapter ini, dan kita juga akan mendapat perkembangan untuk Vivi dan Morgan. Serta dalam chapter ini juga Oda akhirnya mendedahkan dua lagi Seraphim seterusnya kepada kita. Untuk chapter ini aku dapat dari sumber terpercaya, iaitu yang telah disahkan sahih oleh Redon. So jangan risau, okey? Dan dalam video ini juga aku akan dedahkan spoilernya terlebih dahulu, kemudian baru aku akan berspekulasi, dan mohon jasa baik korang juga untuk sama-sama berspekulasi dengan aku di ruangan komen dekat bawah, okey? Alright, so jom let's proceed with the content. Isi spoiler pertama yang kita dapat dari spoiler ini mengatakan bahawa kita akan didedahkan dengan narrator box yang terisi nama-nama penting telah didedahkan, dan nama-nama gorose yang aku sebutkan tadi adalah seperti berikut: Warrior God of Scientific Defense, Saint Jagarcia Saturn; Warrior God of Agriculture, Saint Shepherd Jupiter; Warrior God of Finance, Saint Ethan Baron V Nasujuro; Warrior God of Legal Affairs, Saint Topman Valkyrie; Warrior God of Environment, Saint Marcus Mars. Isi pada spoiler yang seterusnya adalah mendedahkan bahawa satu karakter dari keluarga Figarland akan didedahkan, dan sejak filem Red kita telah mendapat sebuah konfirmasi bahawa Shanks adalah berasal dari keluarga Figarland, dan ternyata karakter yang muncul itu bukanlah Shanks namun satu karakter yang lain. Dan dikatakan dalam chapter ini pasukan The Holy Knights juga turut membuat penampilan, dan dalam chapter ini juga Oda akan mengetengahkan Vivi dan Morgan, serta Oda juga bakal membawakan kepada kita siri Seraphim yang seterusnya yang mereplikakan pasukan Oka Shichibukai, dan mereka adalah Seraphim Gecko Moria dan juga Seraphim Crocodile. Dan dalam spoiler ini juga mengatakan bahawa dalam chapter ini kita akan mendapat sebuah pendedahan yang mungkin akan membuatkan sesetengah pembaca menjadi terkejut atau membuatkan sesetengah pembaca menjadi sedih. Dan satu lagi khabar yang sudah pasti sedih buat kita adalah selama sebulan manga One Piece akan bercuti. Tapi jangan bersedih nakama, sebab anggaplah ini satu peluang yang Oda bagi kepada kita untuk rehatkan minda kita dari terus berfikir apa yang Oda nak tampilkan dalam chapter seterusnya. Sebaliknya, kita dapat untuk berbincang berkenaan apa perkara sedia ada yang telah pun Oda dedahkan kepada kita. So guys, ini saja spoiler yang sempat aku kongsikan dengan korang semua, and now jom kita sama-sama berspekulasi based on isi spoiler yang begitu pendek ini. Baik, first aku nak share satu teori gila dari Ohara yang mungkin korang dah pernah tengok, iaitu kaitan antara Gorose, Im Sama, Luffy dan Blackbeard. Daripada nama-nama Gorose ini, perkara yang jelas kita tahu adalah merepresentasikan nama-nama planet. Kita ada Saint Jagarcia Saturn yang merepresentasikan planet Saturn, Saint Shepherd Jupiter yang merepresentasikan planet Jupiter, Saint Ethan Baron V Nasujuro yang merepresentasikan planet Venus, Saint Topman Valkyrie yang merepresentasikan planet Mercury, dan Saint Marcus Mars yang merepresentasikan planet Mars. Perkara yang menarik berkenaan nama-nama planet ini adalah masing-masingnya dinamakan dengan nama-nama dewa dari Greek, dan seperti mana yang kita sudah maklum, kesemua tiga ancient weapon juga dinamakan bersempena nama-nama dari Greek god dan juga bersempena nama planet, which is Pluton yang merepresentasikan planet Pluto, Uranus dan Poseidon adalah versi Greek untuk planet Neptune. Jadi ini adalah tiga planet terakhir dalam sistem solar kita, dan menariknya kita ada 9 planet di sini. 3 daripadanya adalah dari ancient weapon, 1 adalah bumi, dan baki 5 lagi adalah bersempena nama-nama dari Gorose ini. Dan sekarang barulah kita dapati maksud sebenar nama Gorose itu menjadi sangat munasabah, sebab secara harfiahnya maksud Gorose adalah the five elder star. Namun maksud lain dari Jepun untuk perkataan star di sini juga bermaksud planet, iaitu dalam erti kata lain nama Gorose bermaksud the five elder planets. Dan daripada 9 nama-nama ini juga sebenarnya datang dengan keunikan kekuatan mereka yang tersendiri. Kalau kita kaitkan dengan Roman gods, iaitu Poseidon adalah dewa yang ada kaitan dengan lautan. Pluto yang mana tersembunyi di dalam sebuah gunung di Wano mempunyai kemampuan yang berhubungan dengan the underworld seperti dewa Pluto, manakala Uranus dikatakan mempunyai kaitan dengan langit sama seperti dewa langit. Jadi berkemungkinan Saint Saturn mempunyai kemampuan daripada dewa Saturn, atau dalam erti kata lain the god of time, manakala Jupiter iaitu Zeus dalam dewa Greek
adalah seorang dewa kilat. Mars adalah dewa perang, Venus adalah dewa cinta, dan Mercury atau Hermes adalah dewa pengutus atau juga dikenali sebagai dewa licik. Jadi dari nama-nama dan peranan mereka ini, kalau diperkirakan dalam mitologi Greek, ada sedikit sebanyak persamaan dengan apa yang didedahkan dalam spoiler kali ini. Dan O'Hara menambah lagi bahawa bukan sekadar itu sahaja, kesembilan nama-nama planet ini juga mempunyai perkaitan yang menggila kalau diterjemahkan di dalam bahasa Jepun, iaitu Pluto bermaksud kegelapan, Uranus memiliki kanji untuk sky, Neptune memiliki kanji untuk lautan, manakala 5 planet yang mewakili Gorosei pula memiliki 5 traditional Chinese element of ki, iaitu api, kayu, air, tanah dan logam. Mars memiliki kanji untuk api, Mercury memiliki kanji untuk air, Jupiter memiliki kanji untuk kayu, Venus memiliki kanji untuk logam, manakala Saturn memiliki kanji untuk tanah. By the way, kanji bermaksud nama tulisan Jepun. Macam bahasa Melayu, dulu nama tulisan dia Jawi dan sekarang kita guna Rumi kan. Itulah maksud kanji. Dan dalam 5 traditional Chinese element of ki ini, untuk keseluruhan ancient system ini dikenali sebagai the doctrine of yin yang and the 5 elements. Dalam arti kata lain, 5 elemen yang mengelilingi yin dan yang atau kegelapan dan cahaya yang membawa keseimbangan kepada alam semesta. Jadi selain Gorosei, kita ada the force of light dan the force of dark yang mengekalkan keseimbangan untuk universe di dalam dunia. Dalam kalender untuk seminggu dalam Jepun, kita ada maksud yang serupa dengan apa yang kita bincangkan tadi, iaitu adanya 5 traditional Chinese element of ki, iaitu Selasa adalah api, Rabu adalah air, Kamis adalah kayu, Jumaat adalah metal, dan Sabtu adalah tanah, dan hari Ahad dan Isnin adalah the day of the sun and the day of the moon. Patutlah bila sampai hari Isnin, orang yang kerja office hour rasa gelap betul. Dan sekali lagi, di sini ada yin dan yang, cahaya dan kegelapan. Jadi untuk cahaya mungkin boleh diisi dengan the sun, god Nika. Manakala untuk moon pula boleh jadi di antara 2 candidates ini, iaitu sama ada Blackbeard ataupun Imusama, iaitu sebuah kegelapan yang menyeimbangi cahaya Luffy. Jadi dekat sini barulah semuanya make sense, antaranya kenapa Devil Fruit Luffy sangat penting dalam siri One Piece. Apakah makna seorang Luffy untuk menjadi Joy Boy dan sebagainya. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita dalam video kali ini. So please stay tune dengan channel Kimisko Verto, sebab lepas ni aku akan share full spoiler untuk chapter 1086 dan seterusnya aku akan share chapter review untuk chapter 1086. Thank you guys for your support, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi